Sejahtera kepada Profesor. Saya Marcella binti Maison akan membentang cadangan proposal saya, yaitu yang bertajuk penggunaan kad bergambar bagi meningkatkan kemahiran perbendaharaan kata bahasa Inggeris dalam kalangan murid tahun 1. Bab 1. Pendahuluan. Kepentingan bahasa Inggeris tidak dapat dipertikaikan sejak dulu lagi kerana bahasa Inggeris merupakan bahasa antarabangsa yang digunakan pakai di seluruh dunia. Bahasa Inggeris telah diiktiraf menjadi bahasa kedua di Malaysia. Menurut Baskaran 2017, bahasa Inggeris merupakan bahasa antarabangsa kerana digunakan secara meluas, terutamanya sebagai alat pengucapan dan komunikasi. Ini bermakna penggunaan bahasa Inggeris telah digunakan dalam ekonomi, pendidikan dan politik. Kedatangan penjajah pada masa itu, orang Inggeris telah memperkenalkan bahasa Inggeris kepada penduduk di Tanah Melayu dan juga di Kepulauan Borneo yang kini dikenali sebagai Sabah dan Sarawak. Latar belakang kajian. Bagi kanak-kanak yang berada di pedalaman Sabah, kebanyakan mengalami masalah menguasai bahasa Inggeris. Daerah yang jauh dari bandar utama, terutamanya kampung-kampung, menghadapi masalah pembelajaran untuk menguasai bahasa Inggeris di kalangan kanak-kanak. Kebanyakan kanak-kanak tidak menguasai pembelajaran bahasa Inggeris berikutan banyak faktor. Antara faktornya ialah dengan persekitaran di kampung, ibu bapa membesarkan dengan membiasakan anak-anak bertutur bahasa ibunda. Terdapat 3 pernyataan masalah, yaitu murid kurang menguasai pertuturan bahasa Inggeris, murid kurang menguasai kemahiran perbandaran kata bahasa Inggeris, dan guru kurang terlatih dan kurang pengetahuan dalam penyampaian pengajaran. Manakala objektif kajian yaitu mengenal pasti kaedah penggunaan kad gambar dalam pengajaran dan pembelajaran bagi meningkatkan kemahiran perbendaharaan kata murid. Seterusnya, mengenal pasti keberkesanan penggunaan kad gambar bagi meningkatkan perbendaharaan kata murid, dan yang ketiga, mengenal pasti pendekatan kad bergambar bagi meningkatkan kemahiran menguasai perbendaharaan kata murid. Persoalan kajian ada 3 juga. Yang pertama, apakah penggunaan kad bergambar yang digunakan oleh guru dapat membantu meningkatkan kemahiran menguasai perbendaharaan kata murid? Yang kedua, apakah penggunaan kad bergambar berkesan bagi meningkatkan kemahiran menguasai perbendaharaan kata murid? Dan yang ketiga, apakah pendekatan penggunaan kad gambar yang digunakan guru dapat meningkatkan kemahiran menguasai perbendaharaan kata murid? Seterusnya ialah definisi istilah. Terdapat 3 definisi yang saya telah cari, iaitu pengajaran bahasa Inggeris, di mana bahasa Inggeris mempunyai silabus KSSR yang diajar di sekolah rendah. Banyak fungsi bahasa Inggeris, iaitu antaranya sebagai pengantar kedua, kerana bahasa Inggeris dapat menyumbangkan kepada kemajuan negara pada masa akan datang. Definisi kesan, menurut Kamus Dewan, kesan ialah tanda yang ditinggalkan sama ada kesan yang membawa kepada kebaikan maupun keburukan. Selain itu, kesan juga berarti terdapat pengaruh yang dapat memberi pengaruh kepada orang lain untuk mengikuti sesuatu. Dan seterusnya, bahan bantu mengajar. Definisinya, bahan bantu mengajar digunakan oleh guru dalam bilik darjah untuk menarik minat murid dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Ia juga berbentuk dalam bentuk benda sebenar ataupun bentuk kad dan pelbagai bahan yang berfungsi untuk pengajaran dan pembelajaran. Batasan kajian yang saya peroleh ialah hanya memerlukan guru yang mengajar tahun 1 saja, kerana terdapat limit dalam kajian ini untuk mengumpul maklumat dan data. Sebuah sekolah saja kerana sudah cukup, kerana kelas tahun 1 lebih dari sebuah kelas. Kepentingan kajian iaitu mengetahui kesan bantu mengajar kepada murid bagi meningkatkan kemahiran menguasai perbedaan kata dalam bahasa Inggeris, pengetahuan kepada guru untuk menambah baik cara penyampaian dalam pengajaran dan pembelajaran, membantu meningkatkan prestasi pencapaian sekolah, memberi peluang kepada guru untuk meningkatkan kaedah, teknik dan pendekatan dalam pengajaran dan pembelajaran, dan juga memberi keseronokan dan menambah minat murid dalam pembelajaran. Seterusnya ialah bab 2, iaitu fokus kepada kajian literatur. Ada 3 teori yang saya masukkan, iaitu teori Gagne, teori Skinner dan teori Chomsky. Ketiga-tiga teori ini mempunyai kaitan dengan pembelajaran bahasa. Yang pertama ialah teori Gagne.
Proses pembelajaran bermula dari proses yang mudah hingga ke susah. Oleh itu, kad gambar adalah satu contoh yang bagus untuk mengembangkan bahasa mereka dengan melihat kad gambar saja. Seterusnya, teori Skinner secara ringkasnya, di sekitaran sangat penting untuk membantu proses pembelajaran murid di sekolah, yaitu di mana menambah daya ingatan melalui latihan. Misalnya, kad gambar berulang kali digunakan untuk memberi daya ingatan lebih kuat kepada murid. Teori Chomsky pula menyatakan kanak-kanak sejak dilahirkan telah mempunyai genetik memperoleh bahasa. Oleh itu, kanak-kanak belajar bahasa melalui persekitaran mereka. Kajian lepas pula, penggunaan bahan bantu mengajar BBM sangat penting dalam pengajaran dan pembelajaran. Menurut Kamarul Azmi dalam Aliza dan Zamri 2019, guru berfungsi membantu meningkatkan minat belajar murid belajar di mana menggunakan bahan bantu mengajar. Contohnya dalam kajian ini, kad gambar berfungsi untuk membantu meningkatkan keberkesanan pembelajaran murid. Seterusnya bab 3, yaitu metodologi kajian, yaitu yang saya guna reka bentuk kajian menggunakan kaedah soal selidik, pemerhatian, dan juga kaedah temu bual yang bertujuan untuk menjelaskan tentang keberkesanan penggunaan kad gambar dalam pengajaran dan pembelajaran. Selain itu, peranan guru juga dilihat sama ada pendekatan teknik dan kaedah, kerana ia sebagai penentu kepada keberkesanan sesuatu aktiviti pengajaran dan pembelajaran. Populasi dan sampel pula, tinjauan lokasi telah dipilih, yaitu daerah Tembunan. Populasi yang dijalankan daripada 3 orang guru tahun 1, manakala sampel seramai 15 orang dalam aktiviti pemerhatian. Instrumen kajian ini bertujuan untuk menilai keberkesanan penggunaan kad gambar dan dalam pengajaran dan pembelajaran. Prosedur pengumpulan data. Maklumat yang diperoleh oleh pengaji adalah menggunakan kaedah kualitatif. Oleh itu, pengaji menyediakan borang selidik untuk dijawab. Dengan itu dapat mengumpul maklumat data melalui hasil soal selidik yang telah dijawab oleh responden. Kaedah menganalisis data ada melalui beberapa proses, yaitu memberi tumpuan kepada faktor penggunaan bahan bantu mengajar. Pengaji akan mengkaji dari sudut bahan bantu mengajar untuk mengenal pasti sesuai atau tidak, dan melihat aspek penting untuk dari segi keselamatan, kebersihan, size, dan fleksibel. Data juga dikumpul melalui data mentah yang diperoleh melalui kaedah temu bual, soal selidik, dan pemerhatian. Sekian dan terima kasih. Saya punya pembatangan pada hari ini. Terima kasih.